All I wanted to do was play with you. Assalamualaikum and hi semua orang, kemarin Nasmi here. I hope you're in a good mood today because it's a good day to have a good day. So guys, hari ni kita ada lagi di segmen creepy dan hari ni kamu akan ceritakan kat korang kisah seram yang followers dekat Instagram kamu share melalui DM. Tapi kali ni kamu nampak sesuatu yang dia share which is rakaman kod. Kalau kamu nampak dekat sini, kamu tak tengok lagi sebab kamu nak first reaction lah dengan korang kan. So dekat sini dia ada ceritakan tentang pengalaman dia menjadi rider Grab Food. Oh my god. Jadi rider Grab Food pun akan counter dengan pengalaman seram ya. Jadi sebelum tu jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Okay, dah sedia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kak Kamal. Waalaikumsalam. Saya nak cerita pengalaman seram saya jadi rider Grab Food. Cerita dia pada awal bulan September yang lalu. Baru je lagi ni guys. Masa tu saya ada dapat ambil order dekat kawasan yang saya tak pernah jalan. Pada petang tu saya ada dapat satu order dekat kawasan perkampungan. Allah. Pada awalnya saya nak cancel order tu sebab terlalu jauh dan hampir nak maghrib. Tapi saya fikir pada masa tu last order, so saya ambil je lah order tu. Dalam perjalanan menuju ke kawasan perkampungan tu, saya cuma perasan ada 2 simpang sahaja. Simpang jalan bercabang dan simpang masuk ke kawasan perkampungan. Masa nak hantar order, Alhamdulillah tak ada apa jadi, okey. Seramnya bermula ketika saya mahu balik ke rumah. Entah benda ni daripada situ ikut dia balik. Masa tu saya ada 2 option, sama ada ikut highway ataupun ikut jalan kampung yang saya lalu tadi. Saya tengok meter minyak saya dah separuh. So kalau ikut highway memang mati tepi jalan. Saya tak nak susahkan kawan-kawan saya, jadi saya terpaksa ikut jalan kampung tadi untuk balik. Lupa nak bagi tahu, saya pakai 2 phone. Satu phone untuk call, satu lagi untuk tengok Waze. Kebetulan masa saya nak balik tu, saya memang tak buka Waze sebab saya confident yang saya ingat jalan balik. Okay, jangan cakap dia sesat. Dua-dua phone saya letak dalam bakul je. Dalam perjalanan balik tu, saya rasa pelik sebab makin jauh saya jalan, saya tak jumpa simpang jalan yang bercabang tu. Jadi saya berhenti tepi kejap sebab nak buka Waze lah, sebab dah pelik time tu, rasa jauh sangat perjalanan tu. Masa saya buka Waze tu, ibu saya call dekat telefon lagi satu. Tanya, kat mana? Sebab dah maghrib. Saya pun cakap, nak balik dah. Lepas tu, masa saya ikut Waze untuk jalan balik, tiba-tiba Waze tu suruh ikut jalan yang saya tak nampak pun tadi. Saya pun tawakal dan ikut je masuk simpang tu. Lepas saya masuk je, tiba-tiba phone saya yang untuk call tu mati secara tiba-tiba. Oh my god, pisang weh. Saya berhenti tepi sebab nak check phone saya. Yang lagi parahnya, phone yang Waze tu bergantung dekat phone lagi satu sebab hotspot. Tempat yang saya berhenti tu kawasan hutan. Lepas saya on balik phone saya nak rekod jalan suasana kampung tu sebab memang gelap gelita. Cuma ada lampu motor je time tu. Saya rakam tak lama, dalam 20 saat begitu je. Uish, dah maghrib guys. Entah apa ada dekat dalam hutan tu kan. Lepas saya dah masuk kawasan perkampungan tu, saya saja nak check balik video yang saya rakam tu. Tiba-tiba video tu hilang. Mula dari situlah saya cuak. Saya pun terus pecut keluar dari kawasan kampung tu. Sebelum keluar dari kampung tu, saya ada rekod satu video untuk pastikan yang phone saya ni problem atau tak. Lepas saya keluar daripada kampung tu, saya ternampak balik simpang jalan yang bercabang tu. Dan saya cakap dalam diri saya, inilah jalan balik. Saya terus pecut sampai ke rumah. Saya ada rekod beberapa video, cuma video dalam hutan je yang hilang guys. Okay, so jom kita accept dan tengok gambar ataupun video. Rakam untuk cek first saya perlu tak kisah seram rider Grab Food. Rakam video yang hilang tu. Apa? Dia takutnya. Apa ni?
Oh, so yang dia buat arrow ni sebenarnya rakaman dalam hutan tu. Tapi rakaman tu hilang guys. So ini rakaman yang dia check phone dia. So kita tengoklah betapa gelap ni keadaan waktu tu. Nampaklah maghrib. Ni jalan apa gila dia bawa aku. Waste Aku dah nak habis. Ah, Oh, aku tinggal kau habis. Tolong dia guys. saya. Ni jalan apa gila dia bawa aku. Minyak aku dah nak habis. Kalau aku minyak aku habis, tolong dia guys. Wish. Cuba bayangkan kalau korang ada dekat situasi dia waktu tu guys. Serang-serang dalam malam-malam kan. Tapi nasib baik Alhamdulillah dia selamat balik ke rumah guys. Cuma inilah dia salah satu kisah seram yang dialami oleh rider food. Grab food. Okay, kisah kedua ni kamu tak sure daripada dia berasal dari mana. Macam Sarawak ke Sabah ke, tak sure. Buang masa jumlah kita terus baca. Sebab kamu awal-awal baca, awal-awal kamu baca sikit pun kamu dah rasa macam seram cerita ni. So jom kita baca. Assalamualaikum Kak Kamal. Waalaikumsalam. Saya nak kongsi cerita seram tapi mungkin tak seram bagi Kak Kamal. Cerita ni dapat dari my auntie. Okay, daripada makcik dia. My auntie dengan anak-anak dia tinggal di barik polis dekat KK. And dekat taman tu anak-anak dia ni selalu main dekat sana. My auntie dia ahli jugalah dalam perubatan tradisional. Dia tak boleh nampak benda-benda gaib tapi pendamping dia boleh bagi tahu dia terus. So makcik dia ni boleh berubat tradisional tapi dia ada pendamping juga. Jin lah. Satu petang ni my auntie punya anak ni main-main lah dekat taman. My auntie tak teman anak-anak dia tu sebab taman tu dekat je. So nama anak makcik dia ni Wani dengan Nani, bukan nama sebenar. Wani ni kakak kepada Nani. Okay, Nani tu adik. Masa diorang main-main dekat taman tu, biasalah budak-budak kan main teriak-teriak, main jerit-jerit. Lepas tu adalah dua orang lelaki ni tegur. Diorang cakap, "Dik, dah nak maghrib ni, jangan lagi teriak." Lepas tu bodohnya Nani ni dan Nani ni adik kan, okay, dia marah pula sebab kena tegur. Suka kami nak main lah, nanti mak kami ambil lah. Dua lelaki tu pun makilah diam-diam. Dia ada cakap something iaitu, "Kau tunggu malam." Allah, dengan budak-budak pun nak gaduh ke? And lepas malam tu Nani dengan Wani ni nak tidur dah. Katil mereka katil tingkat. Okay, double decker. Jadi Wani kat atas dan Nani dekat bawah. Nani tu dah tidur tapi Wani dia masih bangun. Lepas tu dia terdengar bunyi. Kakak dia terdengar bunyi. Bunyi pintu bilik diorang terbuka dan dia pun bangun. So dia tengok. Lepas tu dia ternampak ada nenek ni, rambut putih, kuku dia hijau. Dah panjang kuku dia, rambut dia panjang sangat, merangkak ke arah Nani. Jadi merangkak ke arah adik dia. Lepas tu kakak dia si Wani ni pun nampak and terus lompat dari atas katil tingkat tu ke bawah. Dia terus lari ke arah mak dia. Dia tinggalkan adik dia dekat sana. Lepas tu dia pun pergi ke bilik mak dia. Dekat bilik mak dia tu dia terus peluk-peluk mak dia. Jadi mak dia mamai lah bangun kan. Kenapa ni? Tanyalah mak dia tu, which is makcik Nisrina ni. Lepas tu terus Wani tak jawab. Lepas tu pagi tu mak dia tanyalah dekat Wani kan, kenapa tinggalkan Nani kat bilik tu sorang-sorang. Wani pun jawab, ada nenek merangkak masuk kat bilik semalam. Lepas tu my auntie punya terkejut terus berlari pergi bilik Wani dengan Nani. Dia tengok Nani masih lagi tidur nyenyak. My auntie pun panggil lah my uncle, iaitu adik kepada mak Wani, dan my auntie ni pun tanyalah dengan adik dia. Dia tanya, apa kau nampak? Oh, sebab adik kepada auntie Nisrina ni hijab dia terbuka dari lahir lagi. Okay, so makcik dia ni nak tanya dekat adik dia, apa yang kau nampak dekat dalam bilik diorang ni kan, bilik anak-anak dia ni. So my uncle ni penakut. Dia nampak nenek tu, dia terus berlari pergi belakang my auntie. And dia cakap ada nenek merangkak dekat sebelah si Nani. Oh God. Lepas tu apa lagi, my auntie terus panggil pendamping dia, tanya nenek tu kenapa datang sini. Pendamping my auntie cakap,
nenek tu dihantar 2 orang lelaki yang dekat taman tu untuk kacau Wani dengan Nani. Serius lah. Yang lelaki tu pun dengan budak-budak pun. And then my auntie terus dalam mood dia dirasuk untuk melihat nenek tu. Okay, selalunya kalau ada pendamping itulah risiko dia. Badan dia akan mula dirasuki, macam badan dia tu akan dikongsi dengan pendamping dia. And yang rasuk my auntie tu pendamping dia sendiri. My auntie suruh lah. Lepas tu my auntie nampak je nenek tu, dia terus cakap, kenapa kau datang kat sini? And nenek tu pun cakap lah, aku kena suruh datang sini. Kalau aku tak mau nanti aku kena siksa dengan tuan aku. Nenek tu pun ceritalah pasal dia. Nenek ni dah mati lama dah. Dia disimpan dalam tajau. And roh tak tenang sebab mayat disumbat dekat tajau. Dia pun nak kacau 2 lelaki ni. 2 lelaki ni anak dia sendiri. Nenek ni pula kena siksa dengan cara diorang lah. My auntie pun cakap dia boleh tolong, tapi kau kena pergi jauh dari sini. Macam biasalah, kalau korang pun tahu kan, korang dah banyak dengar cerita-cerita kamakan kita. Kalau apa yang jin cakap ni kita dengar boleh percaya. Jangan 100% macam tu. Tak adalah nak cakap jangan percaya langsung. Ada kadang-kadang kita tak tahu dia bercakap benar ke tak kan. Nenek ni pun setujulah. Okay. So my auntie pun hantar nenek tu ke hutan. And sampai sekarang dah tak ada berita pasal nenek tu datang dekat mak auntie minta tolong lagi. And kejadian tu berlaku waktu Wani ni umur 10 tahun. Dan Nani ni kecil lagi dalam 6 tahun. Kecil lagi budak-budak tu Kenapa si 2 orang lelaki tu macam triggered sangat? Tu je cerita saya nak kongsi. Kejap-kejap korang, macam mana dia tahu? Seram pula. Kalau korang perasan ada tadi korang baca, korang nampak ada simbol yang dia tengah reply kan. Pukul 2.46, like baru je lagi. Tiba-tiba dia cakap aku berterima kasih dah sebab kakak masuk dia baca cerita aku ni biarpun tak baca. Macam mana dia tahu kamu tengah buat video pasal cerita dia Sebab kita reply. Seram pula aku. Macam mana tahu? Macam mana dia tahu dah? Terkejut kamu. Ni guys, dia dah reply. Firasat. Okay, tak adalah benda-benda yang menyeramkan. Just orang kata apa, kebetulan sahaja. Okay guys, ada satu lagi kisah seram yang kamu tertarik untuk baca sebab dia tentang Politeknik, which is zaman Kamala University kan. So, tanpa membuang masa, jom kita baca kisah seram yang seterusnya yang berlaku di Politeknik. Assalamualaikum Kamal. Waalaikumsalam. Saya minat tengok YouTube awak. Thank you. Saya ingin berkongsi satu kisah seram. Perkenalkan diri asal suara aku slow Sekali lah. Sorry. Perkenalkan diri nama panggilan Ija. Okay. Pernah menuntut di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Time tu Ija semester 2. Ija ni kira diberi kelebihan mempunyai indera ke-6. Okay. Sixth sense guys. Ija boleh tengok benda yang tak semua manusia boleh nampak. Okay. Masa tu Ija duduk paras 3, blok F, F302. Tapi ada satu hari Ija tak pergi pasar malam sebab teman member Ija demam. So yang pergi pasar tu saya gelar Kak A dan kawan-kawan. Time tu tinggal Ija dengan Mia je. Dia tidur. Ija tengok cerita, kebetulan time tu Ija tak boleh solat. Tiba-tiba member Ija bangun nangis-nangis. Dia cakap, ada nenek dengan cucu dia minta tolong. Ija time tu dah rasa tak sedap hati. Tapi Ija just suruh dia tidur balik. Yang kawan dia demam ni kot kan. Dan Ija buat tak tahu je lah. Selang setengah jam dia bangun lagi, dia cakap benda sama. Ija dah mula risau. Ija tutup mata dan cuba berkomunikasi dengan benda tu. Dan benda tu cakap, kawan Ija dah terpijak rumah dia. Allah! Kat mana tu? Lepas dah tahu, Ija terus suruh Kak A balik. Dan Ija bagi tahu pasal tu. Dan kita orang buat bacaan 4 penjuru. Dan buat air untuk diminum.
Habis bacaan tu dah nak dekat maghrib. Benda tu terus masuk dalam badan kawan Ija dan tolak air tu. Tak nak minum. Then Ija terus inform dekat ketua blok. Dia terus naik bilik kita orang dan baca-baca. Then kawan Ija tu pun tidur. Esoknya dia balik rumah sebab nak berubat. Ija ingat habis sampai situ je. Rupanya tak kan. Sebab kawan nak tahu juga apa yang kawan dia tu terpijak kan. Tempat benda tu. Okay, Ija kena kacau dalam kelas. Allah. Menangis tak tentu pasal. Lecturer suruh Kak A, classmate dan roommate bawa Ija balik bilik lepas Kak A cerita. Sebab takut berlaku sesuatu dalam kelas. Okay. Petang tu diorang nak bawa jumpa ustaz. Tapi ada member kita orang seorang lagi kena rasuk dekat JTM pula. Call ustaz dekat poli. Ustaz tu tak ada. Jadi diorang cari ustaz yang terdekat yang ada dekat Kuantan. Kita orang pun gerak pergi sana dah nak maghrib. Gila lah dia punya effort weh. Ija jadi menggeletar dan rasa panas tak boleh duduk sebelah member yang kena rasuk. Nasib baik ada member seorang lagi bawa kereta. So kita orang dipisahkan. Sampai je tempat rawatan Ija dibaringkan dekat luar. Yang kena rasuk tu dirawat dulu. Tapi bila dengan bacaan ayat Al-Quran, Ija jerit dan cuba lawan orang yang pegang Ija. Waktu ni Ija ni sedar lah kan. Adalah 8 orang termasuk seorang lelaki tapi tenaga kuat sangat. Dan yang lelaki ambil air limau sembuh dekat tangan dia dan pegang Ija. Ija jerit kepanasan. Lepas kawan Ija berubat, Ija dibawa masuk ke dalam. Ustaz baca dan Ija rasa panas sangat. Ija nangis dan menggeletar. Lepas tu kena mandi air ais yang bercampur dengan air limau. Air bacaan Al-Quran dan minum cuka apple. Bukan berhenti dekat situ je. Minggu kedua jadi lagi benda yang sama lepas member Ija yang kena dekat bilik tu balik semula. Ija rasa nak makan darah. Darah member Ija. Serius lah weh. Waktu ni dia sedar tau. Tapi dia tak tahu kenapa diri dia rasa macam tu. Ija rasa nak makan darah member Ija. Sebelum pergi berubat, kita orang makan dulu. Tapi Ija tak makan. Sampai diorang beli gula-gula untuk elakkan Ija menggigit. Dan terus dibawa jumpa ustaz. Yang kedua tak sakit macam yang pertama. Lepas berubat, buat rawatan yang sama lagi. Minggu ketiga, Ija jadi lagi. Ija nampak muka kawan akak macam nenek. Dan pergi berubat ustaz untuk tutup mata batin. Maksudnya nak tutup lah hijab dia yang terbuka tu. Dia tak nak tengok dah lagi benda-benda tu. Dan lepas tu tak jadi apa-apa dah. Sem 5 je lah. Oh, waktu tu Sem 2. So sekarang dah Sem 5. Time tu asrama tak ada air. Poli ada buat rumah hantu dan carnival. Oh, time ni macam dekat tempat dia tu ada buat aktiviti carnival lah. So carnival selalu memang ada rumah hantu. Biasalah orang cakap jangan huha sangat, jangan happy-happy sangat. Balik dari rumah hantu, kita orang cadang nak mandi dekat tandas dekat parking A tu. Dan Ija settle mandi, Ija keluar dulu. Ija nampak sesuatu yang Ija tak tahu nak cakap macam mana. Seram sangat, tapi Ija tak cerita masa dekat dalam tandas tu. Ija balik asrama, baru Ija cerita dekat semua. Ija nampak gula-gula, which is benda ni. Dan dengar bunyi. Itulah pengalaman saya semasa di poli. Sekarang dah habis dah. Oh, dah habis poli dah lah. Tapi Kak Ija tak beritahu lah umur Kak Ija berapa. Tapi Kak Marcia ni mesti kisah dia yang lama. Wow. Cuma tu lah kita tak dapat nak tahu pula apa benda yang dia terpijak tu kan. Kawan dia terpijak apa benda sama yang benda tu marah. Okay, sebelum kita end ke video ni, Kamal nak share satu lagi kisah seram yang Kamal terjumpa dan bagi Kamal menarik. Okay, jom kita baca. Assalamualaikum Kak Kamal. Waalaikumsalam. Saya nak minta izin untuk share pengalaman seram saya masa masih study architecture dekat college tahun 2018. Nak dijadikan cerita, saya merupakan student hostel. Dekat hostel kita orang cuma ada 2 orang dalam satu bilik. Macam apartment lah. So roommate saya ni senior saya and merupakan student last sem course tourism. Okay, nak dijadikan cerita, masa ni saya tengah busy dengan final project architect. Memang semua student akan busy dengan assignment and project lah. Lupa, ni ke asrama perempuan. Macam biasa, selepas maghrib memang semua tengah busy mandi, cuci pakaian, masak, borak dengan rakan-rakan. Tapi time ni saya tidur. Lepas maghrib guys, saya tidur. Sebab terlampau penat
balik jogging petang tu. Sebelum tu saya pernah dengar yang senior cerita dekat hostel saya ni dulu ada kes bunuh diri. Cuma saya tak tahu tingkat berapa dan bilik nombor berapa. Sebab saya memang jenis tak ambil kisah sangat. Saya ni jenis malas nak layan sangat kalau ada kawan yang cerita pasal kisah seram. Sebab sure saya ni memang penakut. Okey, balik dengan cerita tadi. Saya suka mandi pukul 10 or pukul 9 malam. Tapi pada hari tu saya rasa terlampau sangat penat. Saya terbangun tepat jam 1 pagi. Masa tu roommate saya balik kampung. So saya duduk sorang-sorang je. Saya pun bangun, pergi tandas, nak mandi, nak cuci baju sekali. Mula tu rasa okey je. Ada apa yang pelik? 20 minit lepas tu saya tiba-tiba dengar ada orang borak-borak dekat dalam bilik tandas yang paling hujung. 1 pagi dia dengar ada orang borak-borak. Saya pun pelik lah. Kenapa nak lepak dalam tandas So saya malas nak kisah, saya sambung mandi. Tengah saya mandi tu, tiba-tiba saya terdengar pula bunyi orang gosok baju. Saya tutup air dan saya renung bunyi tu. Manalah tahu kan ada budak datang tandas baru mandi juga. Tak kisah pula. Saya sambunglah mandi. Tak lama lepas tu saya dengar bunyi pintu macam kena cakar dengan kuku. Time ni saya memang dah cuak. Saya nak hilangkan rasa takut, saya panggil lah nama kawan saya. Sebab diorang ni suka kacau-kacau orang. Tapi tak adalah yang menyahut pula. Saya keluar tengok memang tak ada siapa pun. Tak ada pun orang datang cuci baju dekat tandas tu Time ni saya memang dah naik satu badan bulu roma. Saya terus keluar tandas masuk bilik. Dalam perjalanan nak masuk ke bilik tu, nak naik tangga, tiba-tiba saya ternampak macam ada orang duduk. Dia ternampak ada orang mencangkung. Macam ada orang mencangkung dekat tepi tong sampah sebelah tangga. Saya fikirlah nak tegur ke tak. Tapi time tu saya rasa kaki saya memang dah sangat berat. Seolah-olah macam ada orang yang tengah tahan. Mulut saya rasa macam terkunci, tak boleh nak panggil siapa-siapa. Selalunya benda yang apa yang dirasa ni selalunya kena dekat orang-orang yang kena histeria ataupun kena rasuk. Sebelum dia kena rasuk tu, dia simptom-simptom dia macam tu, macam kena kunci. Lepas tu saya cuba baca ayat kursi dalam hati. Alhamdulillah kaki saya dapat bergerak dan bila saya toleh balik dekat tepi tong sampah tadi, dah tak ada siapa dah. Saya pun apa lagi, terus naik berlari masuk bilik. Saya terus ambil phone and tengok jam, dah pukul 4 pagi. Yang peliknya saya itulah tu, lama je. Yang peliknya saya masuk mandi pukul 1. Saya pun rasa macam tak percayalah. Saya buka laptop, tengok jam, memang pukul 4 pagi. Makin rasa pelik. Lama betul lah aku kat tandas. Saya bercakap seorang. So, saya decide nak lupakan. Jadi saya duduk dekat meja belajar nak sambung AutoCAD saya. Sorry kalau saya sebut AutoCAD. Time ni saya tutup lampu bilik. Cuma buka lampu meja je. Tengah saya syok buat assignment ni, tiba-tiba saya dengar orang ketuk pintu. Saya pergilah buka. Mana tahu kawan datang kan. Bila buka tak ada siapa pun dekat luar. Saya terus tutup pintu, kunci dan buka lampu bilik. Saya sambung buat assignment. Lepas tu saya dengar macam ada bunyi orang tengah menghembus nafas dekat telinga saya. Sumpah masa ni saya memang dah cuak habis. Saya cuma fikir nak balik rumah terus dah. Saya terus pergi kat katil, terlokup satu badan dengan selimut. So masa saya dalam selimut ni, saya rasa dekat bahagian kaki saya macam ada orang yang pegang. Nampaklah berterusan tu gangguan dia. Saya istighfar, saya baca ayat kursi, saya tutup mata dan berharap benda tu tak kacau saya lagi dah. Lepas tu saya tertidur sampai saya tersedar dengan bunyi iqamat subuh. Wow, dah subuh dah. Esok paginya kawan bilik sebelah datang jumpa saya. Diorang cakap, meriah betul bilik kau semalam. Lepak sampai pagi. Saya terus bela. Sumpah lah. Yelah, saya seorang kan. Mana pula datang meriah orang lepak. Saya cakap lah semalam aku seorang je lah. Mana ada orang lain. Diorang terus terdiam. Lepas tu saya pun cerita kat diorang apa yang terjadi dekat saya semalam. Petang tu saya terus jumpa warden. Cakap nak quit dari asrama. Nak stay dengan sepupu yang duduk dekat dengan area college. Sumpah inilah first dan last saya nak duduk asrama. Saya rasa macam dah trauma betul dah duduk asrama sejak kejadian masa tu.
Okey Kak Kamal, ini je pengalaman yang saya nak kongsikan. Harap Kak Kamal tak dedahkan identiti saya. Semoga Kak Kamal sukses selalu dan dimurahkan rezeki selalu. Amin. Saya harap Kak Kamal share pengalaman saya ni sebagai pesanan juga. Jangan sesekali tidur masa maghrib. Oh, itulah pengajaran yang dia nak sampaikan dekat kita semua guys. Satu malam dia kena ganggu daripada pukul 1 pagi sampai ke subuh. Lepas tu terus quit asrama tu guys. So itulah dia kisah seram ringkas yang dikongsikan oleh followers Kamal dekat Instagram melalui DM. So itulah dia, apa pendapat korang, mana satu cerita yang bagi korang cukup buat bulu roma korang naik. And sampai sini sajalah video kita hari ni. Thank you siapa yang dah tengok video sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye.